Segmen bijak belanja mencegah lebih baik daripada mengubati. Walaupun telah bersara kepakaran Datuk Dr. Rohaizat Yun dalam memerangi COVID-19 diakui dan selayaknya beliau digelar Panglima Kementerian Kesihatan. Saranan utama beliau mengenai kesedaran kita mematuhi prosedur operasi standard SOP bertujuan mencegah COVID-19. Kenapa kita perlu mematuhi SOP? Kerana buat masa ini, vaksin masih lagi belum ditemui. Kalau ditemui pun masih belum dilaksanakan semenyeluruh lah kalau berbanding dengan lain-lain vaksin yang ada di dunia. Contohnya vaksin untuk TB, vaksin untuk katalah sakit kerongkong, difteria. Jadi vaksin ini vaksin dah lama ada, tapi vaksin COVID ni masih belum ada. Jadi oleh kerana kita tak ada vaksin lagi, jadi amat penting supaya kita dapat menjaga SOP kita. Jadi pada pandangan saya, satu-satunya vaksin yang kita ada adalah jaga SOP. Itulah vaksin yang paling bagus. Jadi satu-satunya vaksin yang kita jaga SOP. Apa dia? Ya, 1 meter. 1 meter. Itulah vaksin yang bagus. Jadi selain dari vaksin yang ada, inilah dia. Vaksin yang kita perlu ada. Kita pakailah mask. Dan bila kita pakai mask, kita kena pakai dengan betul. Maksud saya kalau kita pakai mask, vaksin kita adalah begitu. Pakai mask dengan betul, tutup muka, begitu. Tapi kalau kita lihat, kepatuhan tu yang ada kurang. Mereka pakai mask, maksudnya pakai mask adalah tutup dagu saja. Jadi yang tak dapat COVID adalah dagu saja. Jadi kepatuhan itu penting. Langkah lain yang perlu dipatuhi termasuk kerap membasuh tangan. Jangan berjabat tangan bila berjumpa orang dan elak kawasan sesak, sempit atau bersembang. Tetapi lagi segi jabat tangan. Oleh kerana antara punca-punca penularan, tata cara penularan adalah daripada droplet, daripada cecair kita, cecair dari hidung dan sebagainya. Mungkin kita pegang hidung, pegang tangan, kemudian dengan cecair hidung dan kita bersalam dengan orang lain. Dan bila bersalam dengan orang lain dan orang lain pula nanti mungkin pegang hidung, pegang tangan dan sebagainya dan boleh menularkan. Oleh sebab demikian sentuhan tangan tadi memang kalau boleh tidak dibenarkan. Jadi sebagai ganti kita gunakan beginilah. Tanda hormat kita, tanda kita salam kepada orang lain. Termasuk sekali sentuhan badan. Sentuhan badan sebab mungkin cecair bendalir ada sekali bersama. Di sentuhan badan juga tidak dibenarkan. Kalau kita lihat setengah-setengah masyarakat kita mereka suka fist bump. Jadi fist bump juga tidak dibenarkan. Satu-satunya bump yang dibenarkan adalah tiger bump sajalah. Yang lain semua tak boleh. Sesuai dengan saranan mencegah lebih baik daripada mengubati, kedegilan kita boleh menyebabkan bukan sahaja wang ringgit dan harta benda, malah nyawa ikut tergadai. Sebagai galakan dan semoga menjadi ikutan, segmen Bijak Tani minggu ini memfokus kelebihan menanam pokok durian Belanda atau di beberapa tempat lain dikenali sebagai durian selat atau durian sayur. Langkah Nik Azmi Raja Ismail menanam pokok durian Belanda sebagai tanaman alternatif kepada pokok kelapa sawit wajar dituruti peneroka lain. Nik Azmi antara yang boleh dikategorikan sebagai peneroka berani. Tinggal di rancangan tanah Felda Aring 1, Gua Musang, Nik Azmi mula menanam pokok durian Belanda apabila harga sawit mula tidak menentu 5 tahun lalu. Keputusannya tepat. 3 tahun kemudian, Nik Azmi sudah pun mendapat hasil daripada tanaman durian Belandanya. Keseluruhan lebih 1,600 pokok durian Belanda sudah ditanam oleh Nik Azmi. Kerana itu juga rutin hariannya kini hanya dipenuhi dengan kerja membaja, meracun serangga dan memetik buah. Dan kita percaya ya bahawa pasar dia selak ni akan lebih lagi lah daripada kelapa sawit ni. Sebab memandangkan pemintaan daripada orang ramai lah, makna penggunaan buah kelapa sawit, buah dia selak ni agak tinggi sikit. Jadi kadang kita tak ada alik hasil kita. Sebab lah ni hasil kita baru keluar sikit kan, baru 50%.
Secara am, durian Belanda boleh ditanam melalui proses semaian biji atau tut. Dan yang paling menyeronokkan, kerana pokok durian Belanda akan mula mengeluarkan buah hanya selepas 3 atau 4 tahun penanaman. Kerana potensinya, ada pengusaha menanam durian Belanda di atas tanah yang lebih luas atau sehingga ke tahap ladang. Kita di Jabatan Pertanian merasakan projek Abang Mi ni, projek ada yang menggelarkan sebagai pokok durian Belanda, ada yang menggelarkan juga pokok durian selat dan ada juga menggelarkan durian sayur lah. Jadi potensi yang saya nampak di Gua Musang terutamanya sangat besar lah. Jadi saya berharap mana-mana anak-anak muda ataupun golongan-golongan belia terutamanya yang berminat untuk menanam ataupun mengusahakan tanaman durian ini, durian Belanda ini adalah satu perkara yang sangat bagus lah. Dari segi pemasaran, Nik Azmi tidak pernah risau. Selain pasar raya di sekitar Gua Musang, buah durian Belanda Nik Azmi turut diterima oleh pasaran di luar negeri Kelantan. Malah harganya juga agak lumayan, purata RM10 sekilogram. Mengikut kajian, durian Belanda mengandungi fosforus, kalsium serta vitamin B dan C. Durian Belanda berkhasiat sebagai ejen semula jadi untuk melawan kanser. Selain itu, daun dan akarnya pula dipercayai dapat membantu sakit kerongkong dan gejala kencing manis. Segmen Cari Pahala menyingkap usaha murni seorang cikgu dalam memartabatkan bahasa Melayu. Bermula dengan permintaan daripada seorang pelajarnya, Cikgu Saliza Ibrahim kini dikategorikan sebagai antara pakar rujuk tata bahasa dalam kalangan warganet. First stalking. Kenapa stalking bukan stalking? Sebab stalking tu orang ejaan tak siap, orang pelat. Kenapa? Sebab stalking itu adalah kata pinjaman daripada bahasa Inggeris yang mana kita hanya gugurkan C sahaja. Berpersonaliti periang, mudah mesra ditambah dengan gayanya yang ranggi, guru bahasa Melayu Saliza Ibrahim 33 tahun mula berkongsi video mengenai tata bahasa sejak November lalu. Beliau yang lebih dikenali dengan nama Cikgu Zack tidak menyangka perkongsiannya mengulas mengenai ejaan sebenar perkataan dalam bahasa Melayu mendapat perhatian warganet. Saya mula berkongsi video-video tersebut ketika PKP bersyarat pada November tahun lalu. Dan saya mengambil kira pandangan dan pendapat daripada pengguna media sosial seperti Twitter dan Instagram tentang permasalahan mereka dalam sistem bahasa. Jadi kalau tanya saya ada masalah ataupun tidak, tak ada masalah bagi pihak saya kerana memang kerjaya saya, tugas saya sebagai seorang guru dah biasa berkongsi. Alhamdulillah, semuanya diterima dengan baik. Berkelulusan ijazah sarjana dalam pengajian Melayu dari Universiti Malaya serta pengalaman selama 7 tahun sebagai guru tuition untuk pelajar sekolah menengah, kaedah yang diperkenalkan oleh Cikgu Zack pantas mencuri perhatian dan lebih mudah difahami. Menurut Cikgu Zack, kesalahan tata bahasa terutama ejaan kerap dilakukan oleh pelajar dan yang paling dibimbanginya apabila perkara itu berterusan ketika peperiksaan. Beliau mengakui tindakan pelajar menjadikan siaran televisyen sebagai rujukan menjadi punca masalah itu berulang. Harapan saya tak lain tak bukan, saya ingin rakyat Malaysia terus memartabatkan bahasa Melayu kerana kalau bukan kita, siapa lagi yang nak martabatkan? Itu adalah jati diri kita. Orang kata di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita berpijak di bumi Malaysia, maka langit Malaysia lah yang kita junjung. Kita perlu martabatkan bahasa ibunda kita, bahasa kebangsaan kita, bahasa Melayu. Seperti semua guru lain, usaha Cikgu Zack memberi manfaat kepada pelbagai generasi. Dari segi sambutan dan penerimaan, Alhamdulillah saya rasa bersyukur sangat-sangat. Saya rasa dihargai. Hampir setiap hari saya masih lagi menerima DM, terima kasih cikgu, terima kasih cikgu. Bahkan mereka yang berusia lebih 60 tahun pun ada yang sudah menjadi nenek, katanya terima kasih cikgu, saya boleh ajar cucu nanti. Jadi sangat-sangat positif dan perkara itulah yang menyebabkan saya nak teruskan lagi. Niat itu walaupun bagi kita kecil saja perkongsian kita, tapi mungkin bagi setengah orang besar maknanya. Jadi saya bersyukur sangat-sangat.
Segmen Pintu Rezeki TV9. Jika diikutkan, untungnya tidaklah seberapa. Tetapi kerana itu adalah punca utama Muhammad Abdul Rauf memperoleh wang sakunya. Dia cekal bertahan sebagai peniaga itik salai di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Seperti kebanyakan peniaga itik salai, Muhammad 60 tahun cekap bermain dengan asap. Ini kerana dalam perniagaan itik salai, asap memainkan peranan amat penting. Alah bisa tegal biasa. Pengalaman bekerja kampung menyebabkan kerja menyalai itik menjadi agak mudah buat Muhammad. Saya bermula berniaga ni sudah 5 tahun. Jadi saya buka kedai ni pada pukul 8 pagi hingga ke 9 malam lah. Jadi kedai saya ni kakak saya punya, saya tolong bantu sajalah. Sebagai orang lama, Muhammad amat teliti. Beliau akan memastikan setiap itik salainya berkualiti. Ini kerana itik yang disalai dengan betul tidak mudah rosak dan boleh disimpan dalam tempoh yang lama. Muhammad berkata proses menyalai seekor itik memakan masa antara 25 hingga 30 minit. Setiap 15 minit, itik perlu dibalikkan. Bagi mendapatkan hasil salai yang sempurna, beliau menggunakan hampas kelapa dan kayu getah sebagai bahan bakar. Di gerai ini, Muhammad dibantu anak saudaranya Zairul Huzaimi Zainuddin, 38 tahun. Muhammad berkata itik salai di gerainya dijual pada harga RM25 seekor dengan bekalan itik diperoleh dari Perak dan Melaka. Bagi menambah pendapatan, Muhammad turut menjual daging dan keli salai serta lemang dan buah-buahan. Sebelum PKP itu dia pendapatan kurang lah. Tapi dah lepas PKP ni, alhamdulillah lah. Dalam 2 minggu ni lah. Kan? Masa dalam keadaan PKP itu dapatlah 100.5 satu hari. Dah lepas PKP ni, dalam masa 2 minggu ni dapatlah 1,000 lebih lah. Rakaman ini kami buat sehari sebelum kerajaan mengumumkan perintah kawalan pergerakan di seluruh negara. Di sebalik dugaan yang ditempuhnya, kesabaran Muhammad untuk terus berniaga amat mengagumkan. Setidak-tidaknya, kerana beliau dan peniaga itik salai lain di Teraci, nama Kuala Pilah semakin terkenal di kalangan penduduk luar. Bagi yang belum mencuba, itik salai sedap dimasak lemak, kari atau rendang.